Tak naklah berkiblatkan international punya ikon. Sebab saya ingat lagi ayat tu kan. Siapa mana bukan satu kiblat dengan aku takkan Welcome to the Spark Kingdom. Woo! dengan aku takkan ikon dengan dia. Tapi saya bukannya nak kiblatkan orang lah. Tapi apa yang saya faham, dalam usia muda ni kita kena try like create various of income. Maksudnya bukan satu income saja. Sebab dalam keadaan ekonomi sekarang ni, saya fikir macam kita kena ada benda ni. Sangat-sangat ada. So that's why saya tak tertumpu pada BGTV sangat. Tapi dalam masa sama kita stay sharp lah. Kita fokus lah. Kita ada target kita, ROI kita. Tapi berbalik pada soalan tu tadi, sampai bila nak buat BGTV on website tu? Saya rasa sampai kita dah masuk Capai Thailand, Indonesia lah. Target saya untuk BGTV Thailand, Indonesia. Sebab kita nak beralih suara untuk konten kita yang Malaysia ni, kita nak pergi sana, bawa sana. Kita nak tengok macam mana. Wallahualam. Tengok macam Kirip, macam mana Arif, penerimaan Arif rasa tentang masyarakat sekarang ni? Arif rasa ada ke orang yang dia masih belum faham bahawa ekonomi hari ni kita dah tak boleh ada satu income? Arif rasa masih ada tak orang yang... Saya rasa ada tuan. Saya rasa ada lagi orang yang macam dia depends on single income. Ada lagi? mungkin ada dia kerja lah. makan gaji, diorang rasa macam okey je untuk diorang. Janji diorang lepas bayar setiap bulan. Saya rasa ada orang macam ni tuan. Memang tapi kalau kita fikir balik tuan, semua orang buat bisnes macam mana tuan? Tak, bukan maksud saya. Ini bukan pasal bisnes. Okay, kalau Arif faham kan tentang ekonomi yang kita ada hari ni, dia guna duit kertas. Oh ya. Oh okey faham. So duit kertas ni dia susut nilai dia. Oh PR So rumah. kesan dia harga barang meningkat, kos sara hidup meningkat. Jadi Arif rasa sebab sekarang ni banyak exposure. Betul. Okay. Arif rasa untuk satu orang bergantung kepada satu sumber pendapatan, apakah yang akan berlaku kepada hidup dia? Apa akan berlaku? Saya rasa macam contoh katakan kita balik soalan tuan ni. Kalau dia satu income, tapi income dia tu RM15,000, RM20,000, saya rasa tak ada masalah. Bagi saya lah. Tapi kalau dia satu income, dia punya gaji RM1,500 ataupun tiba-tiba RM1,200, kita tak tahu. And then dengan komitmen dia dah kahwin, itu masalah tuan. Bagi saya itu masalah. Lagi-lagi dia mesti lagi menyewa rumah. Sewa rumah sekarang berapa dah tuan? Katakan kita letak minimum katakan 700 lah katakan. Dapat gaji habis lah tuan. Sakit tuan kaki kalau tak tuan. Tapi okey, cuma sekarang ni ada gig ekonomi. Okey, tengok bila semua orang, bila ekonomi impak dia macam ni, orang-orang yang kerja makan gaji walaupun ada yang meniaga pun, cara nak tambah income jadi rider, betul? Jadi rider, betul. So kesan dia apa tau? Rider ramai. Kan? Sangat ramai. So akhirnya dia akan jadi keras balik. Betul. So, even jadi rider, kalau dulu semula-mula dia orang making money memang kau lah. Kau. Sekarang bila dia panggil bangau ni maksudnya kalau kita on tunggu kena sidai maksudnya tunggu tak ada job lagi. Habis. Maksudnya terapung. Jadi kalau macam situation macam yang kita cakap sekarang, orang yang makan gaji and dia ada effort untuk pergi buat Foodpanda, untuk Grab semua, and then end up ramai-ramai pergi berbangau kat sana, ramai-ramai apa semua, and then dia jadi keras. Jadi kalau dari segi opinion tuan, apa yang kita patut buat as a orang yang kerja makan gaji tapi dia nak ada income streaming dia yang lebih? Okay. Saya suka advice based on keadaan semasa. Realistik. Saya rasa ramai orang kat luar sana, diorang tak pernah explore kemampanan dunia online. Social media semua. Sebab ramai orang dia lebih kepada jadi consumer. Sebab kalau cuba adik fikir logik media sosial ni datang kemudian. Kalau nak fikir logik, mana ada orang faham? Betul. Semua orang tak tahu. Jadi contoh Arif lahir-lahir dah tahu ke pasal macam nak make money apa semua? Tak tahu. Ataupun ketika sekolah, lepas sekolah, tak tahu. Tak tahu. Tapi Arif belajar. Kita belajar. Okay. Sebab apa saya cakap online? Kalau orang tu dia kerja makan gaji, bila dia faham how making money online ni, dia tak ganggu banyak masa kerja dia. Okay, sebab kalau dia buat benda-benda yang kedegat ni,
dia banyak limitation. Betul. Akan ganggu waktu kerja dia, Timing dia. dan sebagainya lah. So hari ni kita ada rahmat daripada Allah Azza wa Jalla ni. Allah datangkan manusia ada ilham buat benda-benda online ni. So why not kita explore macam mana nak membuat duit menggunakan platform online. Betul. Saya rasa tak ramai orang explore tuan. Semua macam mungkin ada lah tapi tak hype macam mana orang pergi masuk Foodpanda, Grab. Okay, lain satu ni lah ada segelintir dalam masyarakat kita punya mindset apa tahu. Bila datang untuk belajar benda baru ni, kalau kena keluar duit dia tak nak. Dia orang tak nak, betul? Okey, sebab apa tahu? Kemungkinan besar kita tak boleh salahkan terus. Saya anggap macam ni. Mungkin dia tak tahu. Sebab apa tahu? Masa di sekolah lu free. Bila pergi hospital free. Tapi dia tak faham. Arif tahu tak macam mana sekolah dengan hospital boleh free? Disebabkan kita punya pembayar cukai semua. Ke atau macam macam how the system work. Cuba Arif brief apa yang Arif faham. Kalau saya macam faham, mana rakyat boleh dapat free? Macam ada pergi sekolah lu kena bayar tak? Tak. Okey, macam mana? Mungkin yuran PIBG lah kot. Tapi kalau dari segi deep tu saya tak sure sangat lah. Tapi apa yang saya tahu, sekali imbas yang faham. Yang saya tahu kenapa kerajaan berikan facility banyak free apa semua ni. First sekali of course ada orang ada dari segi pembayar cukai apa semua daripada rakyat semua. Tak, macam dia berlaku. Sekolah dia bangunan. Lepas tu kena ada meja kursi semua. So maksudnya ada cost tu. Macam mana boleh free pula? Cikgu lagi. Based on budget lah kot. Bajet kerajaan lah kot. Tahunan. Saya tak sure tu. Tak, macam mana? Cuba Arif ulas macam mana transaksi tu berlaku. Tak, sebab mungkin orang tak tahu. Betul. Antaranya Arif saya tahu tak? Saya kalau nak cakap secara deep saya tak tahu lah. Saya tak tahu. Saya terangkan balik. Terangkan, silakan. Nanti Arif bila ada keluarga bagi kena ajar tau anak-anak kita supaya dia faham. Faham. Hidup ni bukan, walaupun benda tu free, dia tetap ada cost. Contoh sekolah. Semua peralatan sekolah ni, meja, kerusi, papan hitam, segala aircon, semua ni dia ada cost. Ada satu syarikat yang supply dekat sekolah. Okay. Syarikat ni private, swasta. Oh, faham. So siapa yang bayar? Siapa yang beli barang ni? Kerajaan yang beli. So berlaku tak transaksi? Berlaku. Tapi untuk orang-orang yang guna peralatan ni kena bayar tak? Tak bayar. Tapi berlaku tak jualan? Berlaku. Cuma kerajaan yang bayar based on duit-duit rakyat lah. Daripada cukai, daripada sumber pendapatan negara, semua ni. Sama macam hospital. Paracetamol, shrink, lagi apa? Ubat-ubat semua lah, ubat kepala bana apa semua ni. Ada satu company yang supply peralatan ni dekat hospital. Dan berlaku transaksi. Yang supply ni adalah swasta. Pharma industry. So kena bayar. Bila kita sakit kita pergi, kita mungkin kena bayar RM1 sahaja. Sebab yang lain semua kerajaan dah bayarkan. So sebenarnya sepanjang hidup kita ni semua ada cost tak? Ada. Bukannya sekadar orang pandang macam pergi klinik kesihatan RM1. Sebenarnya semua ada cost. Itu kita kena faham. Sebab kalau orang tak faham, dia ingat, ni boleh free. Bukan, padahal ada cost. Ada transaksi. Contohlah katakanlah ada orang tu, dia kata, ini kena bagi free je. Ada orang boleh bagi dia free. Katakanlah yang orang yang buat content tu, dia bagi free je kat budak tu. Tapi bila dia beli, katakanlah dia beli barang tu dekat kedai, dia kena bayar tak? Bayar, dia yang bagi free. Betul? Pemberi ni yang bagi free dekat orang yang tak payah bayar ni. Tapi still berlaku transaksi. Sebab semua benda ada cost. No such thing as free dalam dunia ni, melainkan ada satu orang yang cover cost tu. So kalau budak-budak ni tak faham tak? Dia ingat orang tu boleh bagi free. Dia orang fikir tu free. Dari segi surface dia tu nampak free. Yes, dia tak faham. Ada berlaku transaksi. Mungkin ada orang tak tahu. Sebab apa tahu? Bila dia tak faham how the world works, bila dia bertembung dengan sesuatu, katakanlah in terms of nak belajar sesuatu tahu. Kan? Maksudnya saya nak belajar dengan Arif. So Arif tahu pasal satu benda, saya tak tahu. Tapi saya nak masa Arif. Saya nak Arif punya kepakaran, saya nak Arif punya pengalaman. So itu berlaku exchange of value.
Arif bagi Arif punya value dekat saya bagi value saya kat Arif. Iaitu Arif bagi knowledge, saya bagi duit. That's how the world works. Betul. Value lah. So exchange of value. Hidup ni semua okay. Katakanlah macam Arif selalu nak pergi approach orang untuk buat podcast dengan dia. Okay. Kalau kita tak boleh bagi value kat orang tu, why on earth orang tu nak bagi value dia kat kita? Betul. So bila orang tu tak faham macam mana value ni berfungsi, kecenderungan untuk cakap orang tu belagak adalah sangat tinggi. Setuju. Nah, sebenarnya di value apa yang kau boleh bagi supaya kau in return kau pun dapat balik value. Betul. Betul. So macam tu konsep dia. Sama macam ni kerja. Berapa ramai yang kerja kat luar sana, the only strategy yang dia ada untuk dapat gaji lebih, kan selalu orang biasa lah, saya dah kerja lama tapi gaji tak naik. Okay. So kita kena faham, hidup ni exchange of value. Kalau sekadar kau kerja lama tapi tak ada skill baru, tak ada value, tak ada impact baru kau boleh bagi kat company, what do you expect? Why not, kalau kau nak gaji banyak, kau develop satu skill baru yang company kau perlukan. Kau boleh bagi value kat company kau. In return, automatic kau akan dapat duit. betul? Gaji naik. Katakan kau dah naikkan value diri kau, company kau still tak naikkan gaji, kau belah. Belah. Sebab kau tak ada rugi apa pun. Sebab kau jadi manusia yang bertambah nilai kau. Kau pergilah dekat orang yang rasa kau bernilai. Ketulinan dia tu ada. Betul lah. Dia ibarat macam sekarang bila tuan cakap macam ni, saya terfikir, mungkin orang akan fikir main YouTube adalah free. Bila tuan cakap dia, main YouTube adalah free. Tapi di sebalik iceberg dia tu, kita ada transaksi. Seperti contoh, kita tengok ni memang free, tapi ada iklan keluar. Itu adalah salah satu transaksi antara developer ataupun pemilik YouTube dengan orang yang buat iklan tu. So diorang dapat transaction. Simple lah, konsep dia macam ni. Katakanlah saya owner YouTube, okay? Macam mana pula saya nak galakkan orang tiba-tiba buat konten kat YouTube ni? Kalau dia tak dapat apa-apa, kalau dia tak ada apa-apa value. Melainkan kau buat konten kat sini, kalau capai sekian-sekian, kau akan dapat bayaran. Bayaran, monetize duit. Kan? Jadi sebab tu kita rasa nak buat lagi. Sama macam TikTok. Kenapa orang tu nak jadi content creator? Melainkan dia dapat sesuatu. Betul? Betul tak? Betul. So always exchange of value. Semua is all about value. Mungkin orang tengok ni buka ni free tak payah bayar. Faham tak? Tapi berlaku transaksi. Semua transaksi tu ada, cuma kita je kena detect sendirilah. Tak tahu faham apa benda. Banyak dapat hari ni. Berapa jam kita borak lama Tapi betul lah tuan, dia value tu sangat penting lah. Apa yang saya faham lah. Even though benda ni dah banyak kali tuan cakap, kita kena ada skill untuk kita survive dalam hidup. Itu jugalah. Tapi bagi tuan, sampai banyak mana, ini last lah soalan saya, sampai banyak mana seseorang manusia tu perlukan skill tuan? Sebanyak mana? Sebanyak mana seorang manusia tu perlukan skill. Macam contoh macam contoh katakan dia dah ada 3 skill, and 3 skill tu dia dapat duit. Adakah dia nak kena tamak untuk tambah lagi skill untuk Why not? duit? Okay. Kan sebab boleh. Melainkan tak boleh je. Betul. Kan contoh selagi mana dia rasa aku boleh belajar lagi benda baru, why stop? Betul. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok, it's very thin line tau. Walaupun kita nampak orang masuk universiti, sistem akademik tu nampak macam kita nak belajar, sebenarnya dia sedang limitkan kita punya pemahaman tentang belajar. Berapa ramai orang hari ni habis SPM, dia stop belajar. Tak belajar dah. Habis degree, dia tak belajar benda baru. Saya bagi contoh simple je, Rek. Dulu dia single, bila dia jadi suami, berapa ramai yang belajar cara menjadi suami. Dulu dia single, bila jadi isteri, dia belajar cara menjadi isteri. Berapa ramai? Dulu dia suami dan isteri, bila ada anak, berapa ramai yang proper belajar how to be a parents. Skill parenting. Apa nak bagi anak makan? Apa yang bagus untuk otak dia? Berapa ramai yang belajar? Ataupun main random. Lepas tu kenapa hidup aku jadi ni? What do you expect? Apa yang kau harapkan hidup kau akan jadi, sedangkan kau tak ada buat apa-apa yang luar biasa pun in terms of knowledge, skill. Faham? Dalam hidup. Itu cakap, nampak macam kita ni diajak untuk belajar,
dekat education ni nampak macam Educate lah. educated. Betul. Tapi sebenarnya kita fokus kat situ je satu. Spesifik sahaja. Ya. Yang lain-lain dimensi hidup ni kita lupakan. Lupa. Faham? Maknanya sebenarnya dalam hidup kita ni untuk operate skill baru adalah unlimited lah. Sebab never stop learning sampai mampus. Selagi mana kita bernapas still kena belajar benda baru. Part of fardu ain dengan fardu kifayah. Ya. Part of. Sebab bila manusia stop belajar habis. Kalau ada tengok simple apa berlaku kat dalam society ni, katakanlah orang tu hidup dia tak jadi apa-apa ke benda, cuba tanya dia. Tahun 2023 bulan September, apa skill baru kau belajar? Apa yang dia belajar baru, betul? Kebanyakannya tak ada. Arif pernah jumpa tak orang 10 tahun dulu, kita kenal dia. Lepas tu kita jumpa dia balik, dia masih sama macam dulu. Banyak tu kan. Semua benda yang dia cakap sama. Banyak. Tak ada something yang exciting untuk dia bualkan. Hidup, faham? Faham tak? Mana mungkin orang yang sentiasa belajar benda baru akan jadi orang yang membosankan. Betul? Okay? Setuju. Melainkan dia tak ada apa-apa progress dalam hidup. Takut sebab itu pun part of pembaziran waktu hidup. Ya. Sangat bazir. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Okay, yang paling bahaya lah, dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Jap. Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Macam mana lah? Bahaya, dia ibarat apa tahu? Okay, kalau kita tutup lampu ni, kita sesat kan? Macam, mana toilet? Tapi, lepas tu kita boleh suluh. Rip sini. Bayangkan, kalau satu orang disesat dalam terang. Patau lah. Kalau kita dia ni terang ni pun dia boleh sesat. Nak berapa banyak cahaya kita nak bagi? Patau. Ui, bahaya. So semua orang kena dia sebab tu kena banyak. Okay, sebab tu saya macam ni Rip, saya setiap hari saya always evaluate diri saya. So bila satu orang dia banyak sangat menilai hidup orang lain, kemungkinan besar dia akan lupa menilai diri dia. Betul tak? Setuju. Dia lupa. Ish, aku apa benda aku belajar, benda baru aku belajar. Dia fokus pada orang lain. Lagi-lagi zaman sekarang lah, semua tengok orang ni. Kalau bab komen pasal orang, semua minat. Ramai orang kadang saya dalam live video, bang apa pendapat bang tentang isu-isu yang benar-benar. Saya cakap kat dia orang, saya tak berminat untuk ulas pasal hidup orang lain. Kerana hidup saya terlalu seronok untuk diulasi. Tak ada masa nak diulas kan. Betul. Melainkan hidup kau bosan. Hidup kau tak ada benda-benda yang best, tak contented. Sebab tu kau sibuk menilai kehidupan pot pasal orang lain. Setuju. Tapi kalau cuba adik fikir, kalau hidup adik best, tak tahu. Bukan kita maksudnya tak cakna tau. Kita cakna tapi tak ada energy. Tak adalah pergi detail. Ada orang sampai detail. Tengok ni pula. Pergi sana. Okay, apa kata orang lain? Apa pandangan saya? Terlalu banyak sangat. Lepas bagi pandangan, apa jadi kat hidup dia? Tak ada apa. Jadi terima kasih guys. Dan yang penting sekali ialah